Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hidayah binti Rostam. Jadi boleh panggil Dayah. Jadi saya akan ajar sedikit tentang how to tackle KBAT questions in sejarah. Jadi sebenarnya sejarah, bagi saya sejarah memanglah ada banyak hafal-hafal fakta, tapi mostly memang sejarah 60%, 70% memang soalan KBAT. Jadi nak tak nak awak kena kuasai soalan KBAT supaya awak dapat markah. Dan sejarah ni dia senang sangat nak dapat markah. Macam mana untuk soalan KBAT? Awak skor dekat situ. Saya akan tunjukkan macam mana. Jom kita pergi. Okey. Pertama sekali, soalan KBAT. Awak kena faham bahawa soalan KBAT dia ada banyak cabang tau. Tapi cabang yang paling utama yang biasa keluar dalam soalan yang ada anak-anak dia dan seterusnya adalah yang pertama, politik, yang kedua, ekonomi, yang ketiga adalah sosial. Dan selesai tiga-tiga ni akan ada outcome, kesan akhir dia yang boleh menjadi pelbagai. Okey? Jadi, sekarang kita pergi kepada saya akan terus masuk kepada contoh soalan tau. Okey, kita tengok contoh soalan. Soalan yang pertama. Sektor pertanian merupakan elemen penting kepada ekonomi. Jelaskan. Okay. Key point. Jelaskan ekonomi sektor pertanian. Okey. Jadi sekarang ni, kita berbalik kepada teknik kita tadi. Teknik tak ada nama tau. Saya tak namakan pun teknik ni. Jadi, kita tengok balik. Soalan dia kata, dia nak kepada sistem pertanian mampu membantu ekonomi. Jelaskan. Bila dia kata jelaskan, awak boleh cakap apa-apa je. Kebaikan, keburukan, kelebihan dan apa-apa. Tak kisah. Cakap je apa awak nak cakap. Sebab setiap satu ayat yang awak tulis akan dapat satu markah. Faham tak? Okay. So, kita tengok dekat ekonomi. Dia kata pertanian. Jadi, bila pertanian ni, kalau dia nak lebihkan, dia nak majukan. So, kalau maknanya, kalau dia nak majukan bersamaan, banyaklah kan? So, kalau dia nak majukan dan bersamaan dengan banyak, mestilah ada lebihan. Bila ada lebihan itulah akan meningkatkan kadar ekspor. Okey. Jadi ayat dia, sektor pertanian dapat membantu ekonomi kerana dapat meningkatkan kadar ekspor negara. Satu markah. Seterusnya, bila kadar ekspor negara meningkat, macam mana? Apa jadi bila ekspor negara meningkat? Bila ekspor negara meningkat, kuranglah kebergantungan kepada negara luar. Satu markah. Dah 2 markah dekat situ. Seterusnya, bila kurang kebergantungan kepada negara luar, produktiviti rakyat meningkat. Bila produktiviti meningkat, kualiti kerja dan kualiti barangan meningkat. Barangan kerja meningkat. Dah 1 markah lagi. Kalau soalan ni 4 markah, awak dah dapat 4 markah. 1 dekat sini, tingkatkan ekspor. Lepas tingkatkan ekspor, kebergantungan kurang. Lepas kebergantungan kurang, produktiviti masyarakat untuk menghasilkan barang meningkat. Apabila produktiviti meningkat, kualiti barangan juga akan meningkat. Dah dekat sini, awak dah dapat 4 markah kalau soalan tu 4 markah. Kalau soalan ni 6 markah pula, kualiti barangan dapat meningkat. Seterusnya, apabila kualiti barangan dapat ditingkatkan, selain daripada kualiti barangan dapat ditingkatkan, sekiranya sektor pertanian dimajukan. Bila ada maju, banyak ni, banyak benda, banyak cabang. Bukan setakat pertanian je. Bukan setakat sayur, bukan setakat semua tu. Nak pekerja, nak teknologi. Jadi, daripada situ, bila maju, banyak, peluang pekerjaan pun meningkat. 5 markah. Selain daripada peluang pekerjaan, kita tengok sikit dekat sosial. Infrastruktur pun akan ditambah oleh kerajaan untuk memajukan benda tu. Dan seterusnya juga, taraf hidup masyarakat akan meningkat. Sebab kita dah ada banyak kemudahan. Masyarakat ada peluang pekerjaan. Dan juga, kos sara hidup pun berkurang. Sebab masyarakat ada kerja. Jadi, awak dah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup untuk 8 markah.
Tapi cadangan saya untuk soalan esei, jangan buat cukup-cukup 8. Awak bagi sekurang-kurangnya 10. Bagi 12, lagi bagus. Kita sambung. Selepas taraf hidup meningkat, apa lagi akan jadi? Kemahiran dapat diasah. Dapat mempelbagaikan lagi sektor kemahiran yang ada dalam kalangan masyarakat. 9 markah. Kita pergi pada outcome sikit. Malaysia akan dipandang tinggi kerana dapat menghasilkan semua ni. Masyarakat yang bagus, masyarakat yang intelek, kualiti barangan, ekspor kita banyak. Faham tak? Jadi, kita pergi balik. Saya ulang. Sektor pertanian merupakan elemen penting kepada ekonomi. Jelaskan. Sektor pertanian, ekonomi. Bila nak majukan, mesti ada banyak. Bila ada banyak, ada sayur, pekerjaan, teknologi, barangan dan macam-macam lagi. Seterusnya. Bila kita nak majukan, ada banyak lebihan sayur-sayuran dan barang-barangan pertanian. Bila ada lebihan, mestilah kita ekspor. Jadi markah pertama dapat meningkatkan ekspor. Seterusnya, apabila ekspor meningkat, kebergantungan negara kepada negara luar meningkat. 1 markah. Seterusnya, apabila kebergantungan meningkat, produktiviti masyarakat juga meningkat untuk menghasilkan barangan yang lebih berkualiti. 4 markah. Seterusnya, apabila hendak dimajukan, untuk poin yang seterusnya, boleh kata bahawa peluang pekerjaan akan lebih banyak dibuka. Dan apabila peluang pekerjaan lebih banyak dibuka, akan dapat meningkatkan kemahiran dalam pelbagai bidang, dalam pelbagai sektor seperti yang disarankan oleh kerajaan untuk mencapai wawasan kesemakmuran bersama 2030. Dan seterusnya, kos sara hidup pula akan berkurang. Selain itu, masyarakat juga dapat menikmati kemudahan dan infrastruktur selari dengan kemajuan pertanian yang di mana kerajaan perlu menyediakan iklim pelaburan. Okey, iklim pelaburan ni sebenarnya kalau sebuah negara tu dia nak tarik pelabur, kita kalau nak tarik pelabur, kita perlu sediakan iklim pelaburan. Macam contoh, kena ada infrastruktur yang bagus. Contoh, dia nak melabur dengan teknologi, mestilah Malaysia kena sediakan kemudahan dalam bidang teknologi supaya dia yakin bahawa Malaysia ni boleh bagi dia profit sekiranya dia melabur dalam bidang teknologi. Macam itulah iklim pelaburan. Dan seterusnya, taraf hidup meningkat dan akhir sekali outcome dia dipandang tinggi oleh masyarakat dan negara luar. Sebagai sebuah negara yang maju, dapatlah 10 markah dekat situ. Okey, faham ya? Okay, saya akan tunjukkan satu lagi contoh. Sejauh manakah semangat nasionalisme mempengaruhi kemajuan sesebuah negara? Okay, tengok balik kat sini. Nasionalisme, yang ini adalah dekat politik, which is taat. Dah dapat 1 markah, which is semangat nasionalisme mewujudkan ataupun melahirkan masyarakat yang taat. 1 markah. Apabila masyarakat taat, masyarakat rasa ingin menyumbang kepada negara. Rakyat mempunyai keinginan untuk menyumbang kepada negara sekaligus dapat meningkatkan produktiviti masyarakat. Seterusnya, apabila produktiviti masyarakat meningkat, kualiti barangan juga meningkat. Dan seterusnya lagi, kita sambung seperti yang tadi. Peluang pekerjaan, kebergantungan kurang, kemahiran, taraf hidup. Boleh juga melahirkan masyarakat yang berbudaya, yang budaya dia bersaing secara sihat. Dan juga boleh melahirkan gaya hidup yang normal. Dan juga semangat nasionalisme juga mampu mengukuhkan perpaduan kerana masyarakat tahu akan asal-usul dan sejarah dan hormat menghormati, melahirkan masyarakat yang patriotik dan juga menjaga keharmonian, kedaulatan terjaga, tiada penindasan, perlembagaan terpelihara, dipandang tinggi, keselamatan negara terjaga. Nampak tak? Dekat sini je kita dah dapat sangat banyak poin untuk jawab. Jadi ni semua boleh diguna pakai. Dan bukan sahaja untuk diguna kepada sejarah, boleh pakai untuk karangan BM juga. Boleh buat 1 perenggan, 3 perenggan pun boleh pakai semua poin ni. Boleh Okay, jadi itu saja daripada saya, how to tackle soalan KBAT. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh je bagi tahu saya, boleh PM ataupun DM dan
Dan juga jangan lupa like and subscribe. Itu sahaja. Terima kasih.